Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita sambung pembacaan tentang tajuk ciri-ciri menjadi wali Allah ataupun ciri-ciri kewalian. Kita sampai kepada ciri yang kelima, menyempurnakan ibadat-ibadat wajib dan membekalkan diri dengan ibadat-ibadat sunat. Kita telah membaca 4 tanda-tanda kewalian, sifat-sifat kewalian daripada 10 sifat. Dan kita masuk kepada yang kelima, iaitu wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah ialah orang yang menyempurnakan segala benda yang wajib dan membekali pula, melengkapkan pula dengan perkara-perkara yang sunat. Sesungguhnya para wali Allah Subhanahu wa ta'ala sentiasa dan sangat giat untuk menyempurnakan ibadat-ibadat wajib dan membekalkan diri mereka pula dengan ibadat-ibadat sunat sebagai tambahan. Di sini disebutkan perkataan sangat giat, sangat bernafsu, sangat berselera dengan benda-benda yang dikatakan sebagai ibadat wajib. Itu tanda-tanda kewalian. Setengah jam sebelum masuk waktu semayang, dah standby, dah ready semua untuk semayang. Nak puasa Ramadan sebulan 2 bulan dah buat dah persiapan untuk Ramadan, punya tak sabarnya dengan puasa. Ini yang dikatakan wali, orang yang bernafsu dengan ibadat. Sebab banyak orang yang bila sebut saja ibadat dia kurang selera. Tapi kalau sebut kenduri kahwin dia selera. Satu keluarga berangkut pergi kenduri kahwin. Yang baru pantang habis pun pergi juga. Pasal apa? Pasal nafsu makan tinggi. Tapi bila sebut mengaji ni benda fardu, dia jadi tak nafsu. Ada saja alasan. Wali Allah, kalau badan dia, perut dia mengandung pun, dia buat ibadat dan dia bernafsu untuk ibadat. Itu yang kata wali Tuhan. Setengah orang bila dia mengandung, mengaji tak mau orang, masjid tak mau orang, kuliah pun tak mau orang. Pasal apa? Tak larat. Tapi pampir pergi. Boleh pula bawa anak dalam perut naik pampir, gulung pusing, duduk atas sekali. Tu yang anak dia bila lahir besok kaki pampir. Jadi dia ada bernafsu buat macam itu. Tapi nafsu untuk ibadat kurang. Yang kedua dia kata, membekalkan diri mereka dengan ibadat sunat. Dia tak cukup yang fardu saja, pergi tokok lagi, pergi tambah lagi pula dengan ibadat-ibadat sunat. Nak tidur pun sembahyang sunat. Nak tidur tu pun atas katil ni, mulut pun masih lagi berzikir pada Tuhan. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Atas katil lagi. Tidur lebih kurang pukul 4, pukul 5 bangkit pula, buat tahajud pula, buat qiyamul pula. Tak lagi pergi subuh, sembahyang subuh. Lepas sembahyang subuh tunggu sekejap, sembahyang duha pula. Ini orang yang wali, jadi kekasih Allah. Kalau kamu melihat lelaki yang gemar memelihara ibadat-ibadat fardunya dan melaksanakan sesempurna mungkin serta membekalkan pula dirinya dengan ibadat sunat, maka orang ini termasuk salah seorang daripada wali Allah. Berdasarkan firman Allah, ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati, iaitulah orang-orang yang beriman dan mereka yang selalu bertakwa. Sifat orang yang menjadi wali Allah di sini disebut yang pertama sekali, la khaufun, tidak ada ketakutan. Tidak ada ketakutan. Kita hari ini wali apa? Nak pergi haji pun takut. Takut jangan pandang belakang. Dah azan tu, kena naik kereta terus, jangan pandang belakang. Tu yang dia buat filem, jangan pandang belakang. Pasal apa? Kalau pandang belakang nanti jadi masalah di tanah suci. Banyak lagi ni orang kita duk buat. Ada orang azan tepi tangga rumah,
Kemudian bakal haji pun, laki isteri naik dalam kereta, tak tengok-tengok dah belakang. Tinggal pasport haji pun tak apa dah. Pasal orang tua-tua pesan jangan pandang belakang, nanti jadi apa-apa. Kalau kamu wali, la khaufun, pandanglah belakang, babai kat Tok Imam pun tak apa. Pasal wali Allah bukan dia takut. Tapi kalau tuan-tuan duk percaya lagi pada benda-benda itu, tuan-tuan bukan wali Tuhan. Mata duk berkenyit belah kiri, aish, nak menangis apa? Wali Allah dia tak fikir benda itu. Tak ada sebab nak menangis dengan sebab mata kenyit. Tak ada sebab nak mati orang dengan sebab bunyi buruh hantu. Wali Allah tidak akan rasa takut. Wala khaufun. Nak menyuarakan kebenaran, wali Allah tak akan rasa takut. Apa sebab nak takut nak menyuarakan kebenaran? Cakap je lah. Yang kedua, sifat wali Allah di sini dia sebut wala hum yahzanun. Mereka tak bersedih hati. Anak mati ke, isteri mati ke, suami mati ke, ketentuan Tuhan, redha. Miskin ke, papa ke dana ke, redha. Allah mesti bagi benda yang lebih baik dengan sebab Allah uji sesuatu benda. Ditambah lagi pula mereka itu ialah alladzina amanu, orang yang beriman. Dan ditutup dengan ayat ini wa kanu yattaqun, dan mereka itu adalah orang yang bertakwa. Dan diakhiri ayat ini dengan perkataan mereka selalu bertakwa. Itu sifat dan kriteria wali Tuhan. Apa makna bertakwa? Bertakwa itulah maknanya buat amal ibadat, buat ibadat-ibadat wajib, membekali dengan ibadat-ibadat sunat. Ini adalah sifat-sifat dan tanda-tanda wali. Disambung pada ayat yang lain, summa allazina amanu summa allazina taqaw. Kemudian Allah sebut wa ahsanu, dan mereka suka berbuat kebajikan. Tanda-tanda kewalian ini disebut lagi satu, amanu wattaqau, bertakwa, wa ahsanu, dan berbuat kebajikan. Ada tiga lagi, satu lagi saya sebut dah pada tuan-tuan pada bulan yang lepas. Ramai orang boleh beriman, mengaku Allah Tuhan, Nabi Muhammad Rasul, percaya pada Quran, ramai orang boleh buat. Ataupun yattaqun, orang yang bertakwa, sembahyang subuh boleh mai, puasa pun boleh buat, haji ni tiap-tiap tahun boleh pergi, berzikir sampai putus tasbih tu dia berzikir, kaunter tu sampai habis spring dia tasbih, boleh buat. Tapi yang paling susah nak buat wa ahsanu, berbuat baik. Sebab itu Allah tutup ayat itu dengan wallahu yuhibbul muhsinin. Allah suka pada orang berbuat baik. Berbuat baik ni yang payah. Kita tak suka dengan dia, boleh kita bagi salam kat dia. Dia tak suka dengan kita, boleh kita dulu suar tangan untuk bersalam dengan dia. Itu nama dia berbuat baik. Dia tak pernah bagi wang pada kita, boleh kita sedekah pada dia. Kita tengah duk makan capati, mai satu hamba Allah mai minta derma, boleh kita bagi duit kat dia. Tengah duk baca paper, tengah duk makan, tiba-tiba orang minta duit, bang 20 sen, bang 20 sen je. Berapa ramai yang maki hamun, aku ni pantang besar kalau aku makan orang minta derma. Dia maki hamunnya orang tua. Itu namanya berbuat baik. Boleh ke tidak boleh bagi? Bolehkah kita ziarah orang yang bukan satu faham dengan fahaman kita? Dia sakit, boleh tak kita ziarah dia? Dia mati, boleh tak kita pergi? Ada orang yang boleh ziarah hanya masa mati, masa sakit tak mau ziarah. Bila mati ziarah juga. Ada orang disebabkan perbezaan fahaman, masa sakit tak ziarah, masa mati pun tak tengok. Tapi kalau Cina mampu, Hindu mampu, dia pergi tengok. Sedangkan Hindu Cina bukan saudara kita. Saudara kita ialah orang Muslim. Hari ini siapa yang lebih jadi saudara kita? Orang kafir ke orang Muslim? Sampai ada orang kata pada saya, Ustaz, lebih baik kawan dengan Cina, Ustaz, daripada kawan orang Melayu. Tapi bingung, pulanglah kat hang. Nabi sebut apa? Innamal mu'minuna ikhwah. Orang beriman tu saudara kamu. Akhul Muslim, saudara dalam Islam, saudara se-Islam. Nabi tak kata mereka kawan, Nabi tak kata mereka sahabat, Nabi tak kata mereka tu sebagai kawan, kaulan. Nabi sebut mereka ialah saudara kamu. Akhu maknanya, akhun maknanya saudara.
Walaupun dia perbezaan politik, perbezaan faham dan sebagainya. Duduk dalam satu jawatan kuasa surau, berapa banyak yang perbezaan pendapat, biasa lah. Tapi berapa ramai tak boleh buat baik sebab perbezaan pendapat. Kalaulah dia boleh buat baik, dia dipanggil sebagai ahsanu wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah tutup dengan perkataan Allah suka pada orang berbuat kebajikan ataupun kebaikan. Ini sifat-sifat yang ada pada diri orang yang bertakwa. Kemudian dalam satu hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Rasulullah daripada Allah Subhanahu wa taala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah qala man 'ada li waliyan faqad barazani bil muharabah wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi ahabba mimma iftaradtuhu alaihi wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yabsuru bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitabnya pada jilid pada nombor 6502 susunan hadisnya. Baik, kita tengok kelebihan-kelebihan orang-orang yang menjadi wali Allah dengan sebab membuat ibadat wajib dan membuat ibadat sunat. Rasulullah bersabda, Allah Ta'ala telah berfirman, sesiapa yang memusuhi waliku, sesiapa yang memusuhi waliku, man ada li waliyan faqad barazani bil muharabah. Siapa-siapa yang memusuhi waliku, maka seolah-olah dia berani untuk mengumumkan perang dengan aku. Nabi kata, Allah sebut apa? Allah kata, siapa-siapa yang membenci musuhku, sesiapa yang membenci waliku, dia telah mengisytiharkan perang dengan aku, kata Allah. Sebab tu jaga-jaga, kalau orang tu orang kaki semayang, orang kaki ibadat, jangan duk musuh dengan dia. Bila kita benci dengan dia, kita musuh dengan dia, kita isytihar perang. Dengan siapa? Bukan dengan dia, dengan Allah. Sebab apa dengan Allah? Allah pelihara dia, kekasih Allah. Kalau kita pun kekasih kita pun kita pertahan sampai habis-habis. Kalau kita kekasih dah, ada kekasih kita, kita pertahan. Lembu pun pertahan kekasih dia. Sebab tu Nabi tak bagi kita sembelih lembu depan lembu yang lain dalam peristiwa korban, acara korban. Jangan duk asah parang depan lembu. Jangan duk sembelih seekor lembu sini, depan seekor lembu lagi berdiri tengok. Geng dia kena sembelih. Lepas ni aku dia kata. Tu yang dia mengamuk tu. Tak pun dia kata, dia pun sembelih boyfriend aku, girlfriend aku. Lembu pun mengamuk. Tu yang ada berlaku di Ipoh dulu, kerbau mengamuk. Pak saya depa tak tumbangkan siap-siap. 7-8 ekor nak tumbang, seekor-seekor nak sembelih baru tumbang. Seekor sembelih tumbang. Tumbang seekor sembelih. Yang lain duk tengok, cokor tengok. Lembu ni mengamuk. Putih pagar sekolah agama rakyat. Pagar besi putih langgar dengan lembu, dengan kerbau ni. Melompat semua orang. Tukang sembelih pun lari, hak tengok pun lari. Yang tak pandai panjat tiang listrik hari tu pandai. Nak turun tak reti. Sedar-sedar duduk di atas, dah tengah-tengah. Yang kaki putih lari, tinggal kaki dia saja. Melompat. Ni cerita betul ini tuan-tuan. Pasal apa? Pasal mungkin girlfriend dia, bukan kita tahu. Lembu pun ada juga perasaan. Kalau lembu pun defend lembu kawan dia, kalau kita pun pertahankan kawan kita, kalau Allah dah anggap wali itu kekasih Allah, tiba-tiba tuan-tuan musuh dengan dia, tuan-tuan mengisytiharkan perang dengan Allah. Jadi kita baca dah dulu apa dia sifat-sifat kewalian, kita baca dah. Sifat kewalian yang keempat kita baca dulu, orang yang tak ada hasad, orang tak ada dengki. Dalam jiwa orang wali ni bukan ada hasad, bukan ada dengki. Kalau kita hasad, itu bukan wali. Macam saya ni kalau hasad, itu bukan wali. Contoh, Tok Guru hasad ni bab apa? Tok Guru ni dia hasad, ustaz-ustaz ni dia hasad dalam bab anak murid. Dia tengok anak murid dia sikit, hak belah sana ramai, dia hasad. Ni mana-mana pi yang ramai-ramai ni pergi ke mana ni? Hari ni kurang orang ni, pergi ke mana? Satu hamba Allah cakap tu ada ustaz main ngajak baru punya tempat.
Ustaz tu pun baru juga. Bagi ustaz tu. Bagus semua lari sana ustaz. Ustaz tu tak pi ke Mesir. Ana pi Mesir. Sudah. Ustaz ni bukan wali Allah. Patut-patut dia kata alhamdulillah. Tak kiralah mereka pergi mana pun, janji mereka mengaji. Alhamdulillah. Patutnya gitu. Alhamdulillah lah, saya ingatkan dia pergi karaoke. Pergi mengaji juga okey lah. Patutnya jawab begitu. Ini tidak. Dia bukan mengaji habis pun. Dia mengaji di Mesir tu tak lulus. Dia pun terajam balik tu mai sini. Macam mana hampa boleh jadi ustaz kan? Dia tak mengaji habis. Macam Ana ni, Ana mengaji habis 12 tahun di sana. Itu tandanya ustaz tak lulus. Kalau lulus ni 3 tahun aja. Tapi kalau dah 12 tahun, maknanya ustaz ni duk kena ulang periksa ni, sebab tu tak lulus. Setengah orang macam itu. Itu kita kena faham. Tidak ada hasad. Wali Allah tidak ada hasad. Wali Allah rajin buat ibadat. Yang kedua, Nabi kata, tidaklah seseorang hambaku bertakarub mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang paling aku cintai selain daripada kewajiban-kewajiban yang telah aku wajibkan kepadanya. Bagaimana nak cari kasih Allah? Bagaimana nak dapatkan cinta daripada Allah? Kata Nabi Muhammad, Allah pesan pada Nabi Muhammad, tidak ada cara yang lain melainkan bi ahabba mimma tarattuhu alaihi, melainkan dia buat benda-benda yang wajib yang telah Allah fardukan pada dia. Kita nak mencari kekasih, kita nak tackle orang, kita akan cari apa yang dia suka. Kalau isteri kita ni suka pada barang-barang mas, cara nak tackle dia, bawa kedai mas. Jangan pergi bawa kedai tom yam pula, dia nak buat apa? Kalau pak kita ni nak dapatkan kasih sayang pada bapak kita, apa dia yang dia suka? Oh, dia suka ayam serama. Beli ayam serama lah dekat dia. Dia suka. Mak kita ni, apa yang dia berkenan? Oh, mak kita ni berkenan pinggan mangkuk. Bawa dia pergi beli pinggan dan mangkuk. Jangan buat beli apa nama teddy bear pula. Dia nak buat apa kejadah dengan teddy bear itu? Kalau kekasih kita suka apa, tunang kita ni suka apa? Oh, tunang kita ni suka baju rambu-ramba. Pergi cari baju rambu-ramba lah, dia suka. Jangan pergi cari benda yang dia tak berkenan. Allah Ta'ala ni suka apa pada kita? Allah Ta'ala suka kalau kita ni buat ibadat yang Allah wajibkan pada kita. Allah suka, silakan buat. Itu saja. Kalau Allah tanya, kalau orang tanya pada kita, kenapa kamu pergi haji? Allah suruh. Bukan jawapan, kenapa kamu pergi haji? Dah nama naik. Ikutkan aku malas lagi, tapi dah nama naik, pergi je lah. Tak bila lagi nak naik, entah kan. Dia ada rezeki ni, pergi je lah. Ini bukan jawapan kekasih kepada kekasih. Macam kita singgah rumah tunang kita. Kenapa abang singgah sini? Sajalah, dah hujan aku singgah lah. Kalau tak hujan aku tak singgah. Tak betul jawapan tu. Saya hujan ke, panas ke, saya datang di rumah awak sebab saya suka pada awak. Barulah tunang tu suka, bakal pak mertua pun suka. Kalau terpaksa singgah, dia pun tak suka. Kenapa kamu semayang? Saya semayang kerana Allah suruh semayang. Bukan sebab pak mertua suruh semayang. Bukan sebab bos suruh semayang. Berapa banyak orang yang bagi alasan nak semayang ni pasal pak suruh. Kerana mak suruh, kerana ayah suruh, bukan kerana Allah suruh. Semayang, nanti mama marah. Nanti report dekat mama, kamu tak semayang. Abang pun semayang, pasal kakak suruh semayang, pasal adik suruh semayang. Yang ni Tuhan tak mau. Tuhan nak buat sesuatu ibadat kerana Allah sayang pada dia. Cantik dah Kak Leha sekarang pakai tudung Kak A, cantik sangat. Macam Wardina Kak Ha. Atau nak buat macam mana, Kak Ha ni dah berubah. Kalau tak pakai tudung pun nampak uban, tak cantik. Itu yang Kak Ha pakai itu. Maknanya dia pakai kerana uban, bukan kerana Allah. Allah tak sayang lagi. Dia kena pakai kerana Allah. Cantik Kak Ha pakai tudung Kak Ha, Allah suruh pakai. Kak Ha pakai ni sebab Allah suruh. Kak Ha nak buat macam mana? Allah suruh. Itulah jawapan kekasih kepada kekasih. Baik, kemudian. Dan yang kedua, cara mendekatkan diri kepada Allah supaya kita jadi kekasih Allah. Dan hambaku itu pula sentiasa mendekatkan diri kepadaku dengan ibadat-ibadat sunat. Wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. An-nawafil maknanya ibadat sunat.
Sehinggalah hatta uhibbahu, sehinggalah aku suka kepada dia. Walaupun ibadat sunat tu sikit, kita buat berterusan, yang tu yang Allah suka. Macam tuan-tuan ni, tiap-tiap malam mai kuliah maghrib, orang duk edar tabung, bukan buh banyak pun, buh RM1 je. Tapi kerap bubuh, lagi bagus daripada buh RM100, 40 tahun lepas tu baru buh pula. Biar kita buat sikit-sikit, tapi jadi. Tak pergi semayang Jumaat, bawa 4 orang anak laki-laki, 6 tahun, 8 tahun, 11 tahun, 13 tahun. Bagi seorang RM1. Duit ni kamu masukkan dalam tabung. Bila tabung nanti diedarkan. Faham? Jangan masuk dalam poket kamu. Budak-budak tadi pun itulah kegemaran dia. Bubuh duit dalam tabung. Bubuh dalam tabung. Tuan-tuan tahu tak? Budak kalau 6 tahun, 8 tahun kita bagi duit RM1 supaya dia bubuh dalam tabung Jumaat, tabung masjid. Dia tak sabar-sabar tuan-tuan. Tabungnya jauh lagi orang duk tolak sana tu. Tapi dia dah tak sabar dah. Pasal apa? Pasal dia nak bagi. Dia bagi dan kita ajar kepada dia. Kalaulah tuan-tuan boleh buat ibadat yang sikit, tah ibadat yang sikit, yang sunat itulah yang boleh membawa kita masuk syurga. Mungkin hanya kita bela kucing saja. Tapi dengan benda yang kecil itu, kadang-kadang kita masuk neraka. Yang tu jangan lupa. Mungkin dengan silap bela kucing, tak bagi makan, mati kucing itu, kita neraka. Ataupun kita bela ikan, tak ada kerja pergi bela ikan. Ikan tu dah duduk dalam lauk makanan berlambak tuan-tuan. Dah kita pujuk dia mai duduk dalam rumah kita. Mailah makcik beli, pakcik beli, mai cik mai. Ikan pun nak kata apa, ikutlah. Buhlah akuarium. Balik kampung 4 hari, mampu ikan. Nak jawab apa depan Tuhan? Sebab itu kalau agak-agak tak mampu, lepaskan balik ikan tu. Tak kira lah ikan kalui ke, talipia ke, ikan apa nama yang mahal-mahal ni ke, lepaskan balik kalau agak-agak tak boleh bagi makan. Allah dah jamin dah elok-elok benda tu di dalam habitat dia. Tapi kita rajin pergi ambil. Sebab kita buat zoo, kita pujuk rimau mai duduk dalam zoo. Rimau pun mai lah. Lalah kita susah bagi makan pada rimau, pada gajah dan sebagainya. Kalaulah kita biarkan dia bebas duduk lautan, tak payah siapa fikir apa nak bagi makan pada rimau. Allah jamin makanan pada rimau. Tapi kita rajin, setiap negeri nak buka zoo, akhirnya perbelanjaan zoo ratus juta setahun. Daripada ratus juta bagi makan binatang, baik bagi makan orang. Orang tak makan, binatang makan. Tuan-tuan fikir tengok, binatang dapat rumah elok, ada tukang sapu, ada tukang jaga, ada tukang mandi. Yang orang yang merempat, rumah tak ada, tiang tak ada, anak tangga tak ada, tangga aja ada. Ada juga tingkap tak ada, mai tutup dengan guni baja aja. Sakit tak makan, duk kutik kangkung tepi longkang, tepi parit. Yang tu tak diberi makan, yang diberi makan orang hutan, duk cokong hutan. Ada sponsor pula sebulan 30-40 ribu. Kalau lah orang hutan tu tak balik di Sipiluk, di Sabah tu, selesai masalah tuan-tuan. 30 ribu yang sponsor tadi bagi ke anak yatim. Yang pentingnya orang, binatang tu Allah dah jamin rezeki pada dia. Tak payah siapa-siapa nak sibuk. Tapi kita sekarang sibuk, bayar gaji orang, bayar ini. Kita dah tukar banyak benda-benda itu. Begitu juga dalam bab ibadat sunat. Kita menyebutkan diri kita pada benda yang bukan pahala. Akhirnya wajib tak buat, sunat tak dapat. Benda yang bukan pahala ni kita bergelut sangat-sangat. Ada orang yang jaga interior dalam rumah dia tu, dia jaga perhiasan dalam rumah dia tu lebih daripada dia jaga ibadat sunat. Dia jaga tuan-tuan, buku tu jangan letak tak elok-elok. Akhirnya orang tak baca. Anak-anak tak baca sebab mak dia marah. Tengok buku tu, letak rata-rata tu, susun macam mama susun, cantik. Orang yang susun buku cantik ni confirm tak baca. Serupa tuan-tuan, buku tuan-tuan lekang pun tidak, koyak pun tidak, kedut pun tidak, bersih je. Maknanya sebulan sekali baca. Tapi kalau buku tuan-tuan ni macam buku saya ni, lekang tanah lekang ni, confirm tiap-tiap hari baca tuan-tuan. Begitulah kita dalam ibadah. Ada orang yang ibadat dia tak jaga macam mana dia jaga rumah dia. Rumah dia lantai setiap hari dia lap. Dia bubur, pabu lasur lah, apa bala lah, semua dia duk cuci. Tapi kain telekung dia, kain pelekat dia berapa kali dia suci. Sejadah dia berapa kali dia basuh.
Berapa kali tuan-tuan? Macam kita tengok orang di Lebuh Raya, tiap-tiap hari 1 jam, selang setengah jam cuci jamban. Yang cuci tu semua pakai bu. Sebab tu tuan-tuan yang duk bangga sangat pakai bu pergi kerja. Mereka duk cuci jamban pun pakai bu. Tiap-tiap hari duk cuci muk. Kita tengah duk dalam jamban tu, dia boleh masuk batang muk ke celah pintu, melompat kaki kita, oi, dia pun oi, dia kata oi. Punya nak cucinya tuan-tuan, subhanallah. Masjid, surau, seminggu sekali pun payah. Ini yang kita kena tengok ibadat. Jamban ni bersih bagus, tapi bersihlah macam mana pun, nama dia tetap jamban. Tandah ni bersih, ni kenalah bersih, tapi berkilat sampai boleh makan nasi dalam dia pun tetap dipanggil tandas, tak boleh semayang juga dalam dia. Jangan tuan-tuan kata sampai boleh makan dalam tandas, sampai boleh sembahyang dalam tandas. Kalau tuan-tuan tengok berita dulu-dulu, tahun lepas ada berita jam 5 petang, jam 5 petang tu, segmen akhir sekali dalam berita tu, segmen tandas kita. Lah tak ada dah. Nu hak dulu punya menteri, nu hak kalah. Dia duk kerja tandas, tengah hari tandas, petang tandas, tengah duk makan nasi, tengok berita cerita tandas, tak tepi dulu nasi tu. Wartawan temu ramah dia kata apa? Pak siapa yang duk cerita tandas dalam berita ni? Dia kata saya punya target nak jadikan tandas di Malaysia ni semua bersih, semua berkilat, sampai kalau boleh makan dalam tandas, semayang pun boleh. Ni punya bengong punya tuan-tuan. Sampai kata boleh semayang dalam tandas. Ni gila ni. Sebab tu kalah. Tak pun tak betul. Tandas ni buatlah berkilat macam mana pun, tetap nama dia tandas. Tapi surau, masjid, tak cicak banyak. Tandas masjid kotor, kapet tak tahu berapa lama dah tak vacuum, berapa lama dah tak buat dry cleaning kapet ni, tak tahu. Berpuluh-puluh tahun. Sujud atas jadah ni tak menafas 3 minit. Kena pula tu imam sujud lama, busuk yamat kapet. Rumah Allah kita tak jaga. Ini bukan wali Tuhan. Wali Tuhan kita jaga, yang Tuhan punya kita jaga sungguh. Pakaian kita, kepiah kita nak semayang, bacaan kita nak semayang ni kena jaga sungguh. Saya pergi semayang maghrib baru ni, satu tu imam pergi baca ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jubah pakai, serban pakai, tapi waladdallin. Itu benda wajib tu. Kalau benda wajib pun kamu tak jaga, walat itu beberapa rakaat, bayangkan benda sunat macam mana. Dia panjangkan waladdallin tu sampai 4. Bila kita tanya Pak siapa yang kamu panjangkan la, dia akan bagi jawapan apa? Sebab lam alif kan panjang, kata dia. Bukankah selepas lam alif itu ada huruf dad? Di atas dad itu ada sabdu, terus kena baca walad. Bukan boleh walad. Yang kena panjang da, bukan la. Yang tu pun tak mau jaga, macam mana nak jadi wali Tuhan? Memang Tuhan reject semayang. Tak lurus pun tuan-tuan, sirim tak dapat. Kita duk sibuk cari barang sirim, kita duk sibuk cari logo halal. Sekarang kita nak beli barang, kita tengok logo halal. Nombor 2, kita cari ada sirim tak? Kenapa dalam ibadat kita tak ada logo halal ataupun tidak ada logo sirim untuk ibadat? Sebelum kita makan nasi, kita tanya dulu, ayam ni halal tak? Lauk ayam ni halal tak? Sebelum kita makan ayam goreng tu, kita tanya, halal tak? Sebelum aku pakai benda ni halal tak? Sebelum aku guna minyak wangi ni halal tak? Sebelum aku guna ubat gigi ni halal tak? Yang ni kita kena tanya tuan-tuan. Yang aku buat dalam masjid ni halal tak? Yang aku duduk mandi lama-lama dalam masjid ni halal tak? Banyak orang yang main masjid mandi, dia peniaga pasar malam. Dia mari pukul 4:30 petang, dia buka gerai, buka barang-barang, pukul 5 dia main masjid, dia mandi. Bumrah mandi dekat setengah jam, semayang asar, lepas tu baru pergi meniaga. Hak dia duduk mandi dalam bilik air tu, berapa gelen dia pakai tu, dia bayar dah dekat masjid, dekat surau. Dia bayar tak duit? Memanglah masjid tak bayar, tapi guna akal lah. Masjid kena bayar duit.
Ambillah duit bubuh, upah aku mandi, sewa aku mandi ni. Kalau kamu mandi di tandas public tu, kamu bayar 50 sen, RM2 kamu bayar. Pasal apa main ke masjid free? Pasal apa? Pasal tak ambil berat, tak pernah membayangkan benda itu. Kalau aku masuk tandas awam, aku bayar 50 sen, kenapa aku tak masuk masjid? Aku tak bayar duit. Sebab tu saya suruh tuan-tuan letakkan duit tabung tu. Buat tabung elok, batu punya tabung, tak depan masjid, depan surau. Buat pula poster ke apa ke, tulis di situ. Kalau tandas awam anda bayar 50 sen, kenapa tidak di tandas masjid? Tu belum masuk yang basuh motor, basuh kereta lagi. Mai ke masjid, mai ke surau, betul-betul dia AJK. Setengah kolah tu habis. Mumbrang duk basuh motor. Siap bersiul lagi, duk bersiul ni. Harta masjid. Orang tak ambil kisah tuan-tuan. Mungkin kita tak mandi, tak manda di masjid, tapi tuan-tuan buat balik pinggan masjid. Yang murid yang bulan lepas ni, tuan-tuan buat balik lauk, buat balik kuih dalam pinggan mangkuk masjid. Di belakang tu ditulis tu surah Al-Falah, belakang tu. Belakang pinggan tu sampai sekarang tak pulang lagi. Bila panggil pengurusi main makan nasi di rumah, pengurusi kata macam pernah tengok pinggan ni tapi di mana ya? Pengurusi pun tengok belakang, dia ada hak surau punya. Ada setengah orang dia jadikan harta dia punya. Ini bukan wali Tuhan. Wali Tuhan ni tuan-tuan 10 sen pun kalau dia ambil, dia kena cari orang tu sampai dapat. Dia ada perasaan takut pada Allah. Kemudian, dan apabila aku mencintai wali, maka aku akan menjadi pendengaran yang ia mendengar dengannya. Tuan-tuan, ini hadis qudsi. Nabi sebut apa? Nabi kata, فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ. Kalau Allah dah suka pada seseorang, pendengaran seseorang itu macam pendengaran Tuhan. Penglihatan dia, aku menjadi penglihatan yang ia melihat dengan dia. Dan aku menjadi tangannya yang dengan dia menggenggam. Dan aku menjadi kakinya dengan dia melangkah. Wali-wali Allah, bila Allah dah kasih kepada dia, semua benda Allah pelihara. Yang dia mendengar, yang dia melihat, yang dia pegang dan dia melangkah, semuanya Allah pelihara. Pendengaran dia pun dia akan mendengar yang baik-baik aja. Itu tanda-tanda Allah telah angkat dia menjadi kekasih dia. Sekarang cuba tuan-tuan ingat, pendengaran apa yang tuan-tuan suka dengar? Perbuatan pendengaran mencarut, tuan-tuan belum lagi menjadi wali Tuhan. Asal mencarut suka dengar, asal lucah suka dengar, tapi tak suka dengar dengan Quran, itu bukan wali Tuhan. Walaupun nama tuan-tuan Muhammad Wali, nama bagus Muhammad Wali, tapi tuan-tuan bukan wali. Mengaji tak mau datang, kuliah tak nak datang, dengar Quran tak nak. Bila buka TV, ada forum, buka TV 3, ada cerita orang putih, itu bukan wali. Buka radio, orang duk baca Quran, dia channel, tukar channel, pergi kepada Panas FM. Dia tak suka dengar Quran. Dalam banyak-banyak CD, tiba-tiba dibelinya CD lagu, dia tak belinya CD orang baca Quran. Itu maknanya bukan wali. Wali ni, telinga dia tak suka dengar yang merapu. Telinga dia suka benda yang baik. Kalau tuan-tuan suka dengar yang merapu, itu bukan wali tuan-tuan. Yang kedua, Nabi kata pendengaran dia menjadi penglihatan dia menjadi penglihatan Tuhan. Tuhan bimbing mata dia, tengok benda-benda yang halal. Benda-benda yang haram ni dia tak minat. Sebab tu setengah orang televisen ni dia tengok berita Discovery, National Geographic, jenis-jenis tu je dia tengok. Cerita-cerita ni dia tak tengok. Gusti jauh sekali. Setengah orang piah-piah juga, tapi Gusti tu tengah-tengah. Penuh kedai ni dengan kepiah putih. Tengok Gusti. Tu bukan wali tu, walaupun kepiah putih. Itu wali Gusti namanya. Tu beza tu tuan-tuan. Mata dia tak jaga. Setengah orang mata ni dia cekak tangkap benda-benda macam tu, dia cekak tangkap. Betih orang perempuan dia tengok,
tumit orang perempuan dia tengok, yang tu cekap. Tu bukan wali. Wali ni dia pejam. Kalau dia nampak tu pun sebab ternampak, bukan saja-saja pergi cari. Setengah orang dia saja-saja pergi cari, bukan. Yang ketiga disebut di sini, tangan dia akan menjadi tangan yang Allah pelihara. Dia takkan buat jahat, dia takkan pergi raba orang, dia takkan pergi rogol orang, dia takkan pergi bunuh orang, dia takkan mencuri, sentuh motor orang pun tidak, sentuh seat motor orang pun tidak. Saja-saja nak pergi tepuk seat motor orang tu tak. Bukan motor aku tepuk siapa. Saja-saja nak pergi buat proses yang benda yang bukan kita punya, kita tak usik. Setengah orang dia suka kacau benda yang bukan dia punya. Patah dia lari, rosak dia lari. Dia tak beritahu dia rosakkan. Itu bukan wali. Wali ni saja-saja nak pergi petik pokok bunga orang pun tidak. Wali ni saja-saja nak pergi cabut rumput, nak cungkil gigi pun tidak. Allah jaga tangan dia. Tangan dia jadi yang baik-baik. Apatah lagi rasuah. Rasuah ditolak jauh lah. Yang keempat disebut di sini, kakinya Allah Ta'ala pelihara sehinggalah dia nak melangkah tu pun Allah akan atur langkah dia pergi tempat yang baik-baik saja. Jadi tuan-tuan, kita ni duduk semayang, kita ni duduk mengaji, kita ni duduk buat macam-macam. Sekarang ni cuba tengok 4 benda ni pelihara tak? Telinga, mata, kaki, tangan. 4 benda ni kita pelihara tak? Ada tak kaki kita duduk pergi benda-benda haram? Ada juga ustaz, kadang-kadang kompom belum wali. Ada tak tangan buat benda-benda haram? Ada ustaz, kompom belum wali. Kalau wali kamu tak buat dah. Ini dia ya tuan-tuan yang Allah Ta'ala sebut. Bagaimana nak dapatkan 4 pemeliharaan daripada Allah ini? Tadi disebutkan, buat ibadat wajib dan buat ibadat sunat. Dan buat tu pula kerana apa? Kerana Allah suka. Saya sebut semalam di Kemensahan, tuan-tuan pekerja bawahan, pekerja atasan suruh buat macam ini, bos suruh buat macam ini, tuan-tuan akan buat ikut cakap bos supaya bos suka. Kenapa kamu rajin kerja? Supaya bos suka. Kenapa kamu datang awal pejabat? Supaya bos suka. Kenapa kamu suka balik lewat pejabat? Sebab bos suka. Cuba kita tukar sekarang. Kenapa kamu rajin sembahyang? Allah suka. Maha bos yang suka. Kenapa kamu rajin sembahyang subuh berjemaah? Sebab Allah suka. Itu jawapan kita. Allah suka. Aku nak cari keredaan Allah. Aku buat macam ini sebab aku nak cari keredaan Allah. Kalau kita cari keredaan manusia sekejap, cari keredaan suami, dia ceraikan kita, habis lah. Cari keredaan isteri, dia dahaka pada kita. Cari keredaan manusia, manusia kenang kita waktu kita kaya, waktu kita sihat, waktu kita senang. Tapi bila kita sakit, berapa banyak manusia yang kenang. Sebab itu carilah keredaan Tuhan. Allah akan menjadi teman kepada kita sampai bila-bila. Baik, para wali Allah itu terbahagi pada 2 golongan. Wali Tuhan terbahagi pada 2. Yang pertama, orang yang pertengahan. Apa maksud orang yang pertengahan? Orang yang kebaikan dan keburukannya sama banyak, seimbang. Yang kedua, orang yang melakukan pelbagai kebajikan dan amat sedikit keburukannya. Banyak buat baik tapi buruk ni tak ada ataupun sikit. Baik, kita tengok satu-satu jenis-jenis wali Tuhan. Yang pertama, orang yang pertengahan ialah orang yang kebajikannya dan keburukannya seimbang. Adalah orang yang sentiasa memelihara ibadat wajib dan menjauhi dosa-dosa besar. Itu maksud dia. Bukan hari ni berzina, hari ni pergi sembahyang, jadi check and balance lah ustaz. Bukan. Jangan faham orang pertengahan macam itu. Macam saya merompak ni ustaz, saya setengah daripada ada hasil rompakan, saya bantu pada masjid. Bukan, tu bukan wali. Itu nama dia, tak tahu dah sebut apa lah, penyamun terbus nama dia. Wali yang pertama ni ialah orang yang buat ibadat, memelihara ibadat wajib dan menjauhi dosa-dosa besar. Itu maksud pertengahan. Tapi kadang-kadang dosa kecil ni tak dapat dia lah, wali juga. Yang pentingnya dia jaga ibadat wajib. Pergi ke mana pun teringat sembahyang. Setengah orang berjalan, dia teringat makan. Ni kita nak makan di mana ni? Bangkit-bangkit pagi tu,
Kita nak makan apa ni? Dia tak sebut semayang dulu. Sampai pukul 12, dia tanya driver dia, kita nak makan di mana ni? Dia tak tanya kita nak zuhur di mana. Bila masuk maghrib, kita nak makan di mana ni? Dia tak tanya pun nak maghrib di mana. Yang soalan dia ialah makan. Makan. Orang yang wali, dia semayang dulu. Bila dia jaga Allah, Allah jaga dia pula. Oh, kamu jaga maghrib, kamu pergi semayang maghrib, tunggu, Allah jaga kamu pula. Lepas semayang maghrib, pengurusi umum, tuan-tuan, selepas ni kita ada jamuan makan di ruang makan, ada kenduri doa selamat, jemput semua jemaah, sila makan. Allah jimat duit, apa pun jimat, surau bagi makan. Berapa banyak orang macam itu. Dia bangkit daripada hotel dia tu pukul 5 suku, dia mandi, start kereta pergi cari masjid, cari surau. Dia tak tanya kedai mana buka, kedai mamak mana 24 jam, dia tak buka, dia tak cari. Dia cari masjid untuk sembahyang subuh. Habis sembahyang subuh, setiausaha umum. Tuan-tuan, kita ada sarapan pagi, hari ni ada Makcik Leha buat doa selamat. Jemput semua pergi. Selamat duit dia RM5 nasi lemak, tuan-tuan. Allah dah jaga dia. Sebab apa Allah jaga dia? Sebab kamu jaga Allah. Itulah maksud Allah jaga tu. Jaga yang Tuhan punya. Lepas tu Tuhan akan jaga kita balik. Itu maksud ihfazillah yahfazka. Tuan-tuan jangan fikirkan masalah pada tuan-tuan. Tuan-tuan fikir yang hak Tuhan dulu. Lepas tu Tuhan pandailah atur-aturkan. Allah bagi ikut sini, Allah bagi ikut sini. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Tuhan bagi jalan keluar yang kita sendiri tak tahu, tuan-tuan. Yang ini yang kita kena yakin pada Tuhan. Pelihara dulu. Kereta rosak, jangan duduk pening kepala tengah jalan, pergi cari masjid sembahyang. Duk tunggu kereta tu pun rosak juga. Tak sembahyang, duk tengah, duk pening kepala. Zuhur dah masuk pukul 2, pergi sembahyang dah. Tinggal kereta, pergi sembahyang. Habis sembahyang, orang tanya, Assalamualaikum, Tu Haji daripada mana? Saya daripada Kuala Pilah, nak ke mana? Nak Kuala Lumpur, kereta pula rosak. Hello, anak saya komen. Tuhan gantikan, tuan-tuan. Tuhan ganti, insya-Allah. Dia ni jadi kat saya di Pulau Pinang, kereta rosak tak boleh start. Elok dia komen. Saya pun buka bonet kereta. Saya pun kata, tak mustad sepa tau. Ustaz, buka bonet, saya tengok. Buka. Bateri tak mana, Ustaz? Sudah, saya kata, komen apa? Dia tanya saya, bateri tak mana? Memang tak ada bateri lah. Bateri saya ada, saya kata. Lah dah bawah seat tengah belakang. Selalu bateri kat depan, pasal apa seat belakang. Saya tutup balik, tak payah repair lah. Tak payah repair. Dia duk cari bateri di depan. Mercedes bukannya beta kereta duk depan, bateri dia bateri bawah seat belakang. Saya kata tak payah, nanti kita cari lain. Pergi buka mai satu hamba Allah kata, ini tak connect ni Ustaz, bateri Ustaz ni mungkin cabut wayar ke apa ni. Dia buka ketuk-ketuk, okey Ustaz boleh lah. Saya ni reti bawa je, repair saya tak reti. Senang Tuhan bagi, tuan-tuan. Yang tak reti pun nak tolong kita. Yang tak pandai komen pun sibuk nak tolong. Dia sibuk cari apa? Bateri tak mana, Ustaz? Ni semua bateri mana ni? Cari bateri tak jumpa. Saya kata bateri dekat seat belakang. Dia bukan dalam bonet. Saya kata kat depan dah tak apa. Mai hamba Allah lagi, dia kata Ustaz, mari kita buka. Rupanya longgak aja. Dia ketak balik, start lah, tuan-tuan. Sebab tu kalau kita relax, minta wasta'inu bis-sabri was-salah. Minta tolong pada Tuhan dengan jalan sabar, dengan jalan kita semayang. Allah kata sabar dan semayang. Berapa banyak orang yang bila minta tolong dengan Tuhan, sabar tak ada, semayang tak ada. Duk tunggu mak duk operate di IJN, menung. Sat tengok jam, menung. Sat tengok jam. Pergi semayang lah. Nak semayang apa Ustaz? Saya dah buat zuhur. Semayang sunat, semayang hajat, semayang taubat. Dah duduk depan bilik pemedahan, duduk tunggu Ustaz pergi kantin, Ustaz pergi tengok TV, Ustaz tengok lagi, duduk jenguk, tak nampak pun, terus duduk jenguk lah. Doktor duduk dalam tu, dia tahu lah, sekarang bukan lagi kuasa doktor lah, Allah pipi semayang. Cuba kita jadi macam itu, tuan-tuan. Wasta'inu, Tuhan sebut terang-terang, minta tolong kamu dengan Allah dengan dua jalan, sabar dan semayang. Dia bukan suruh duk garuk kepala yang tak gatai. Dia bukan suruhnya duk muna mandi, kuhulu ke hilir, libang libu, kata orang Perak. Hangat pijo, kata dia.
Bukan. Dengan jalan sabar, dengan jalan sembahyang, Tuhan bagi ketenangan kepada kita. Yang kedua, sifat-sifat ataupun jenis-jenis wali Allah, orang yang terlebih dahulu melakukan pelbagai kebajikan, yakni orang yang kebajikannya sangat banyak dan amat sedikit keburukannya. Kebaikan dia terlalu banyak. Pantang sebut orang susah, dia awal-awal sampai. Pantang jumpa orang susah, dia paling awal tolong. Terlalu banyak benda yang dia tolong. Orang yang buat baik ni tuan-tuan, kadang-kadang dia tak payah cakap yang dia buat baik. Dia tengok kapet tak ada, dia hantar kapet ke masjid. Bila orang tanya siapa hantar, tak tahu. Tengok-tengok dah ada situ. Wakaf untuk surau kita, pasang je lah. Dia yang bagi, tapi dia tak tahu. Kadang-kadang dia yang bagi, dia yang pasang, dia yang gam, dia yang tolak bagi licin kapet tu. Yang tak bagi apa ni cekak pinggang tu, hujung tak kata tu. Dia pula sibuk pula. Ada setengah orang macam tu. Hamba Allah yang wakaf ni pun tolak lah, padahal dia wakaf tu. Dia faham makna wakaf, bila wakaf tu bukan hak dia lagi, sebab tu dia buat. Setengah orang dia tak faham. Kapet tu aku punya, dah aku bagi tu ke okey lah, hampa pasang pun tak boleh, nak suruh aku juga. Orang ni tak faham wakaf. Kalau dia faham betul-betul tuan-tuan, dah bila dia wakaf, bukan dia dah, dia buat kerja. Walaupun orang tak tahu yang dia bagi, ataupun orang tahu dia yang wakaf, dia tak cakap. Ni dah 60 tahun wakaf sampai sekarang untuk cakap. Kipas angin hak mereka punya tu, aku punya tu 6 tahun dulu aku wakaf. Kipas tu pun dah ngok-ngek bunyi pun dah cubuk lagi. Wali Tuhan bukan macam itu. Wali Tuhan ni tuan-tuan, tengok aja benda pahala, kalau boleh dia orang yang pertama ambil pahala tu. Dia tengok kipas tu rosak, dia tak payah pergi report benda hari, tak payah pergi report setiap usaha. Dia pergi panggil tukang, tengok kipas ni, Pak siapa dia duk bunyi kok krek ni, Pak siapa, hampir cek tengok longgak ke apa ke, main wireman ke apa, main tengok, oh tak ada bilah dia patah je, ni tak boleh pakai ni, hang tukar lain aku bayar. Saat lagi orang main, kipas ni elok lah, bagus lah, orang cakap macam tu je. Tapi dia buat, setengah orang dia cuma tegur, tandas kotor tu, dia cuma tegur, tapi dia tak pernah basuh. Wali Allah, dia tengok tandas kotor, dia tak payah habaq, malam-malam dia mai, dia cuci tandas. Besok datang subuh, oh cantik tandas macam ni lah, baru tandas masjid. Orang tu bukan pernah basuh pun. Nak cari wali Tuhan tu macam mana? Saya dah kata dah, wali Tuhan tadi ialah orang yang giat buat ibadat. Ada peluang pahala depan dia, dia lalu saja di situ, dia tengok orang ramai mengaji, dia singgah sekejap, ambil pahala kata dia. Dalam 20 minit dia pun start pergi kerja balik. Nak ke mana yuk? Pergi kerja, masuk pukul 8.30, singgah sekejap, ambil pahala, jadilah. Itu wali. Bukan wali Allah. Dah semayang subuh berjemaah, doa dengan tu imam panjang lebar, dah baca doa ni. Elok ustaz nak mengajar, dia pun start motor balik. Mana yuk? Hojek kata dia. Kalaulah dia tunggu 15 minit, tunggu 10 minit, ambil berkat, jadilah. Sebab tu tuan-tuan, dalam setiap benda itu ada keberkatan, cuma kita tak mencari. Dalam korban, Nabi kata ada barakah. Barakahnya apa? Hati lembu itu. Kata Nabi, orang yang berkorban, makanlah hati lembu atau hati binatang yang dia korban, kerana pada hati binatang itu ada barakah. Jangan biar gitu je. Memang bagus kalau tuan-tuan korban, tuan-tuan bagi ke semua daging korban pada orang, bagus. Tetapi ambillah juga sedikit, ambil barakah. Bahagian mana yang Nabi suruh ambil? Bahagian hati. Habis itu ustaz, kalau 7 orang kongsi ustaz, hati lembu besar, kongsilah 7. Jangan picup hang seorang buat balik, yang lain nganga mana hati. Pak mak buat balik dah, dia seorang. Tak cim macam tu, belah 7 bagi. Setiap satu benda ada barakah. Carilah barakah tu tuan-tuan. Apakah barakah masjid semayang Jumaat? Orang yang awal-awal datang semayang Jumaat, itu barakah. Carilah. Bilakah masa doa yang barakah? Ketika imam duduk di antara 2 khutbah. Itu waktu barakah. Cari. Bilakah waktu yang paling afdal semayang sunat malam? Waktu orang lain sedang tidur. Cari. Bilakah yang barakah semayang sunat di rumah? Cari.
Masalah kita sekarang, kita tak mau cari. Kita tak mau giat, gelut mencari. Bilakah waktu bersedekah yang paling barakah? Waktu yang sangat-sangat kita perlukan. Waktu yang sangat kita perlukan wang. Waktu itu kita boleh sedekah. Waktu tak perlukan wang, tak heran. Tuan-tuan dah tua, umur 80, duit 200,000 dalam bank. Umur 80, duduk atas katil, kursi roda katil. Nak ajak pergi KLCC tak mau lah. KLCC pak renti kata, aku tak lalu jalan, kata dia, tak lalu jalan. Pak nak pergi zoo, tengok rimau, apa pun tak mau dah. Orang tua duduk atas kursi roda, nak turun pun payah. Nak naik kereta, turun kereta payah, dia tak mau dah. Dia boleh sedekah duit. Pak, masjid nak besar, pak nak sedekah dah duit. Boleh, bagi 2,000. Tak heran, pasal dia bukan nak berjalan lah. Bukan dia nak berjalan makan angin lah. Bukan dia nak enjoy dengan 200,000 tu dah. Sebab tu dia bagi 2,000. Tak heran. Makan nasi pun dengan ulam ya. Tu pun bersukat, air pun bersukat. Doktor marah, minum air banyak-banyak, nanti rosak buah pinggang pakcik lemah, nanti nak cuci darah payah. Tetapi yang paling barakah sedekah masa bila? Badan tengah tegak, badan sedang muda segar, badan sedang perlukan wang, nak berjalan anytime, nak pergi Bandung, nak pergi Aceh, nak pergi Vietnam, nak pergi Amerika, nak pergi Disneyland, nak beli barang hebat-hebat. Badan tengah muda, tiba-tiba masa itu dia sedekah. Itulah waktu yang sangat barakah dia sedekah. Berapa ramai yang buat? Waktu yang badan perlukan wang, waktu nafsu perlukan wang, waktu itu kalau orang minta duit, dia bagi duit. Itulah waktu barakah. Waktu yang sangat memerlukan wang. Macam kita dah tak perlukan wang, nak makan apa lagi? Duit ada, tapi tak makan lah. Saja-saja nak pergi wang kelian, saja-saja nak pergi nilai, saja-saja nak pergi Disneyland Hong Kong, tak payah. Aku nak pergi masjid, surau. Waktu tu dia sedekah, boleh, bagus. Tapi tidak sebagus orang yang bersedekah ketika dia sangat-sangat memerlukan sesuatu benda. Baik, kemudian kata dia lagi, dan membekali dirinya dengan ibadat-ibadat sunat, serta ia menjauhi dosa-dosa besar, larangan-larangan Allah dan segala sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah dikunjungi oleh seorang pemuda. Lalu dia berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya saya sangat ingin untuk berjumpa dengan Rasulullah di dalam syurga, untuk duduk berteman dengan Rasulullah dalam syurga. Kata Rasulullah, apakah kamu masih mempunyai keinginan yang lain selain daripada itu? Keinginan sahabat-sahabat kita ni, sahabat-sahabat Nabi ni tuan-tuan, lain-lain. Dia berbeza banyak. Keinginan tuan-tuan sekarang apa? Kalaulah saya boleh jadi muda balik ustaz. Itu keinginan kita. Kalaulah boleh sihat ustaz. Kalaulah boleh balik alam sekolah ustaz. Kalaulah boleh balik alam remaja ustaz. Kalaulah boleh kaya ustaz. Berapa banyak orang yang kata, kalaulah saya boleh teman Rasulullah dalam syurga. Saya waktu nak ceramah dekat satu perkumpulan wanita, dia temu ramah saya sebagai nak ambil dia data. Nama apa, lahir apa, di mana duduk, anak berapa, isteri berapa, mengaji di mana. Lalas sekali cita-cita ustaz. Saya sebut cita-cita saya masuk syurga. Cita-cita ustaz apa? Nak masuk syurga. Ya ke ustaz? Ya ke? Apa lagi? Apa lagi cita-cita? Nak jadi engineer tak payahlah, tua dah. Nak jadi arkitek tak payahlah. Nak jadi apa lagi? Cita-cita sekarang masuk syurga. Tuan nak jadi apa? Umur 70 nak hafal Quran, Yasin pun tak hafal. Hafal hujung, lupa pangkai. Ingat tang pangkai, lupa tang hujung. Ingat tang pangkai, ingat tang hujung, tengah-tengah lupa. Umur dah 70 lebih dah, nak hafal Quran apa lagi? Buat ibadat je lah. Nak masuk syurga. Dia tanya saya, iya ke ustaz? Iya lah. Apa lagi itu? Syurga mana kita lagi? Yelah semua orang nak ke syurga ustaz. Yelah kenalah sebut. Tak sebut macam mana nak dapat?
Tuan-tuan duduk di kedai. Duduk di kedai, jual nasi lemak. Tuan-tuan duduk menung je. Agak-agak orang hantar nasi lemak ada tuan-tuan? Ada. Pelanggan tu, pelayan tahu ke tuan-tuan nak nasi lemak ke nasi tak lemak? Sebab tu kita kena cakap, nasi lemak satu. Cakap baru dapat. Begitulah dengan syurga pun. Cakap dan buat. Boleh makan nasi lemak dengan sebut, dengan syarat sebut. Yang syarat kedua ada duit. Baru dapat nasi lemak. Kalau tidak, tak dapat. Melainkan ihsan tuan punya kedai. Ada duit, ini duit RM10, saya nak nasi lemak 3 bungkus. Cepat. Baru dia bagi. Begitulah syurga. Kena cakap dan kena buat ibadat. Saya nak syurga, semayang pun tidak, hentikanlah. Dia kena semayang, dia kena ibadat. Satu hari Rasulullah SAW tadi disebutkan kepada dia, bila disebut saya nak teman kamu ya Rasulullah, ada keinginan yang lain? Laki-laki tadi jawab, tidak ada, hanya itu ya Rasulullah. Maka kata Nabi, maka bantulah aku terhadap dirimu dengan banyak melakukan sujud. Kalau kamu nak jadi jiran aku pesan pada kamu, banyakkan sujud. Maksud, banyakkan semayang. Bolehlah kamu jadi teman aku dalam syurga. Kita kalau pergi Madinah, tengok makam Rasulullah, Abu Bakar, Sayyidina Umar, tak semena-mena air mata ni jatuh. Dah 40 kali pergi pun menangis juga. Saya lagi nak balik tu, nak ziarah widak tu pun menangis juga. Walaupun tengok dinding dia saja pun kita perasan lah punya seronoknya. Bayangkan kalau tengok wajah Rasulullah. Soalan yang kita kena tanya, tak teringinkah untuk duduk dengan Rasulullah? Tak teringinkah untuk tengok muka Nabi Muhammad di hari kiamat? Kita duduk selawat setiap hari. Kita duduk sebut nama Nabi setiap hari. Tuan-tuan tak teringinkah nak jumpa? Kalau kita dengar radio pun kita teringin nak jumpa DJ tu. Juru hebah, pujaanku. Tu lagu dulu-dulu. Tak pernah bertemu, hanya suaranya. Duk dengar suara aja, teringin nak jumpa DJ. Ya Allah. Tuan-tuan ingat DJ ni suara sedap, tapi kadang-kadang suara sedap, badan sihat. Jumpa-jumpa, ya Allah, besar terus lari tu. Keinginan kita tu hanya dengar suara, nak tengok orang. Tak ada ke keinginan tengok Nabi Muhammad, berjiran dengan Nabi Muhammad. Tiap-tiap hari selawat dalam sembahyang, tiap-tiap hari sebut nama Nabi Muhammad, tiap-tiap hari baca di dinding surau nama Nabi Muhammad digantung. Dan nama yang paling banyak dalam dunia ni ialah nama Muhammad. Bukan Michael, bukan Jackson. Yang paling banyak sekali ialah Muhammad. Banyaknya orang nama Nabi Muhammad. Atau cuma nama sahaja, keinginan bertemu dengan Rasulullah tidak ada. Anas bin Malik jadi khadam kepada Nabi 10 tahun. Dia jumpa Rasulullah, Anas bin Malik. Dia kata, ya Rasulullah, saya nak jumpa Rasulullah, nak minta sesuatu. Bukan tanah, bukan balak. Saya nak minta pada Rasulullah. Saya nak jiran dengan Rasulullah. Saya nak cakap siap-siap, sebab takut nanti di sana ramai orang jumpa Rasulullah, Rasulullah dah tak boleh jumpa saya. Sebab sibuk duk layan tolong orang sana sini, kok dengan saya ni Rasulullah lupa khadam dia. Kata Rasulullah, kamu tunggulah aku. Kamu tunggulah aku dekat dengan air Telaga Kausar. Aku ada di situ. Kamu cari aku di situ. Kalau saya tak jumpa Rasulullah di situ, di mana saya nak jumpa Rasulullah? Kamu cari aku di Mizan. Aku ada dekat Mizan. Kalau di Mizan pun saya tak jumpa Rasulullah, aku tunggu kamu di titian Sirat. Cari aku di sana. Tuan-tuan boleh bayanglah punya kasih dan cintanya sahabat pada Rasulullah. Nak buat temu janji dengan Rasulullah tu, mula-mula di Telaga Nabi, kemudian di Timbangan, kemudian di Titian. Punya cinta pada Rasulullah. Takut Nabi lupa, kata dia. Takut Nabi tak jumpa, takut Nabi sibuk. Saya pesan siap-siap ni Rasulullah, saya nak jumpa Rasulullah. Itu punya keinginan, tuan-tuan, kecintaan yang melebihinya. Kita sekarang kecintaan pada Rasulullah macam tu tak ada. Kecintaan pada Roger Federer. Roger Federer main tenis pun duduk,
ambil gambar, kenal pun tidak. Main tenis pun tak pernah. Tapi pasal dia tu international player. Oh, pergi ambil gambar pro. Jom main kero hak budak jahat tu pun, budak nakai tu pun orang minat. Tak pernah hanya main tenis tak baling raket, mesti dia baling punya. Oh, minat. Tak ada satu faedah pun minat pada jong bok tu, tak minat, tak ada apa tuan. Tapi minat. Apa yang mereka buat, apa yang ni semua minat. Tapi Nabi, yang Nabi suka, kenapa tak buat? Yang artis suka, kita buat. Anak-anak muda ni, artis bersubang, kita bersubang. Orang putih jadi pengkit, kita pun pengkit. Tapi Nabi berjanggut, kamu tak tiru. Nabi suka berjubah, berkamis, kamu tak tiru. Nabi suka berwuduk, kamu tak tiru. Nabi suka baca Quran, kamu tak tiru. Tiba-tiba di hari kiamat kamu nak jadi jiran Rasulullah. Layaklah. Pilih jadi jiran orang lain. Pilih jadi jiran, jom makin ru ke apa. Di dunia ni tak ada ciri-ciri Nabi Muhammad pada kamu. Yang adanya ialah ciri-ciri negro. Hip-hop sana, hip-hop sini. Tapi di hari kiamat cari Nabi. Tak patut sangat tuan-tuan. Baik, maksudnya bahawa bekalkanlah diri kamu dengan ibadat sunat, terutamanya solat, supaya kamu termasuk dalam golongan wali Allah yang dapat membantu kamu untuk masuk ke dalam syurga. Asas untuk masuk syurga dan asas untuk jadi wali Tuhan satu, as-salah. Ibadat-ibadat sunat juga sangat banyak. Ada yang seperti semayang, puasa, zikir dan sedekah dan lain-lainnya. Setiap manusia mengetahui apa yang bermanfaat baginya dan apa yang dapat melembutkan hatinya, lalu dia menempatkan dia pada darjat dan maruah penghambaan kepada Allah, sehinggalah dia termasuk dalam kategori sebagai wali Tuhan. Pengarang kitab ni kata apa? Setiap daripada kita tahu apa yang faedah pada dia. Tak payah habar pun tak apa, tak payah cakap pun tak apa. Semua orang tahu dah apa yang faedah pada dia. Faedah pada dia ialah ibadat. Faedah pada diri dia ialah menjadikan dia tu hamba, menjatuhkan maruah diri dia semata-mata dia tu hamba pada Tuhan. Ingat senang-senang ke tuan-tuan nak sujud atas lantai? Atas kapet ni kita boleh sujud pasal bersih, cantik lawa nu, hak semayang di padang pasir tu, dengan debu, dengan asap, dengan habuk, dengan kotor tanah. Kita letakkan dahi kita yang mulia ni atas debu tanah semata-mata apa? Sebab nak mengabdikan diri kepada Allah. Tu orang dia buat haji lah, tak lama lagi nak wukuf apa semua, duduk dalam kemah dengan habuk. Padahal duduk di rumah kita ni dengan tilam sampai 20 inci, ekon 10 buah. Makan ni hebat. Pi sana ke tak ada pasal hang. Melainkan dalam pakej pun, pakej tak pakej pun hang kena duduk juga di Arafah tu. Walaupun pakej hang hotel hang depan Masjidil Haram, tapi nak wukuf, nak melontar tak ada pasal hang kena pi juga. Hang raja ke, hang apa ke, pakaian kamu tak ada dah. Pakaian kamu ni lah dia pakaian dia. Sebab apa itu? Allah nak merendahkan maruah diri kamu tu. Dengan Tuhan tak ada nak besar diri. Dengan Tuhan tak ada sebab-sebab nak jadikan sombong, bongkak, tak ada. Kamu buang segala nikmat pakaian kamu sekarang, pakai 2 helai baju ni. Pakai 2 helai kain, satu di pinggang, satu di bahu, jalan. Duduklah di Arafah. Menunglah di situ. Insapkan diri. Tidur atas kapet nipis, berbonjol-bonjol, dengan habuk, dengan lipan, kalau jengking pun boleh ada di situ. Duduk zikir situ. Baca Quran tu, semayang, insap. Sekali lagi berebut nak naik bas, sekali lagi berebut nak jam, sekali lagi berebut nak melontar, pulanglah pada kamu. Itulah kamu manusia. Sebab tu Allah buat macam itu, supaya dia buang sifat kehambaan. Kalau balik ke kita ni, nak parking kita pun khas, semayang kita pun khas, jadah orang bubuk, bus siap kapet dah, orang lain tak boleh duduk. Walaupun dia main lambat, dia boleh duduk depan, orang lain tak boleh duduk. Walaupun orang lain main awal. Sebab apa? Khas. Di sana tak ada. Hamai sana duduk ramai-ramai semayang. Tengah sujud orang langkah kepala. Tengah duduk sujud orang terajang punggung, jatuh tunggal langkah.
Duduk zikir elok-elok, mai satu tok Arab, mai satu negro duduk sebelah. Dia duduk pula besar, kita pula dia kecil, padahal kita dulu cuk tempat tu. Itulah tujuan dia nak menginsafkan diri kita, menjatuhkan maruah diri kita, sebab kita ni adalah hamba Tuhan. Dan yang terakhir, jadi para wali Allah Subhanahu wa ta'ala adalah mereka yang sentiasa komitmen, yang sentiasa committed dalam melakukan ibadat-ibadat sunat. Saya sebut pada tuan-tuan, boleh tuan-tuan faham, sunat ni kalau buat dapat pahala, tak buat tak ada apa-apa. Tapi boleh juga kalau tuan-tuan tukar sikit sunat ni. Sunat kalau buat dapat pahala, kalau tak buat rugi. Boleh tak tukar maksud tu? Orang tak dapat pahala kan rugi. Sunat ni ialah buat dapat pahala, tak buat rugi, tapi tak berdosa. Rugi. Saya kata semalam di Kemensah, tak buat korban, sunat, tak apa, sunat, tapi rugi dia tak buat. Yang sunat tu apa? Yang kena buat korban tu syaratnya 5. Islam, akil baligh, sempurna akal, merdeka. Yang kelima mampu. Mampu ni syarat sah 5 orang. Akil baligh nombor 3. Sebab tu tak sah budak-budak buat korban, belum akil baligh. Yang nombor 5 tu mampu. Maksud mampu tu apa? Mampu ialah orang yang mempunyai lebihan belanja untuk dia dan anak isteri dia sepanjang 4 hari raya. Hari raya pertama 11, 10, 11, 12, 13. Lebih belanja pada 4 hari itu, sunat dia berkorban. Itu dipanggil mampu. Kalau dia kaya, saja-saja tak mau buat, makruh. Makruh. Buatlah tuan-tuan. Selang-selang pun tak apa buat, jangan rasa rugi. Kita hari ni bayar astro tak apa, kita tak rasa rugi. Padahal tak ada pahala pun tengok astro. Tapi kenapa rasa rugi bila sedekah RM350 untuk korban? Kalau astro tu kita bayar setahun, 1,000 setahun, korban cuma 300,500, pun kita rasa berat. Maknanya besar lagi astro pada diri kita dan nilai kita pada Tuhan. Jadi fikir-fikirkan tuan-tuan. Dan kata dia, sentiasa melakukan duha, qiyamul lail dan sebagainya pada waktu sahur, yakni sebelum subuh. Itulah dia orang yang mengerjakan ibadat-ibadat sunat. Mudah-mudahan kita jadi wali. Wali lah kita tuan-tuan, hujan. Elok-elok habis, elok hujan, insyaAllah. Baik, cukup sekadar itu tuan-tuan. Kita akan sambung lagi kriteria yang ke-6. Akidah mereka adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu wali. Ini tajuk yang cukup bagus menghadapi keadaan akidah pada masa sekarang. Elok sangat kita baca yang ke-6 pada bulan hadapan insya-Allah. Kita sudahi dengan suratul Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.